حي على الصلاة حي على الصلاة. Insyirah dah azan, jom kita solat. Jom kita solat berjemaah ya. Apa tu solat berjemaah? Assalamualaikum semua. Bertemu kita dalam sesi pembelajaran pada hari ini dengan tajuk solat berjemaah. Solat berjemaah ialah solat beramai-ramai atau yang lebih tepat ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Ini bermaksud solat berjemaah mestilah mempunyai seorang yang memimpin solat kita dan diikuti pula oleh makmum. Kita boleh solat berjemaah di masjid atau surau bersama kawan-kawan dan juga boleh solat di rumah bersama ibu bapa dan adik-beradik kita. Baik, murid-murid sekalian. Sabda Nabi SAW, ini dalil tentang solat berjemaah. Nabi sebut salatul jamaah tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari. Hadis ini bermaksud solat berjemaah ini lebih afdal daripada solat bersendirian dengan diberi kelebihan 27 darjah. Maknanya kalau kita solat bersendiri, solat di rumah ataupun solat di masjid bersendirian, tidak berjamaah, kita sembahyang seorang-seorang, Allahu Akbar seorang-seorang, kita diberi pahala satu saja, satu darjat. Tetapi kita solat jamaah, Allah gandakan dengan kelebihan berjamaah ini dengan 27 pahala. Nampak tak? Jadi kalau kita diberi tawaran oleh orang, adik nak RM1 ke atau adik nak RM27, yang mana kita akan pilih? Sudah pasti kita akan pilih yang RM27. Begitu juga dengan tentang solat tadi. Ini hanya perumpamaan yang saya bagi contoh. Jadi kalaulah kita sembahyang sendiri, bukanlah rugi, bukanlah tak bagus. Solat tu wajib, kita kena solat. Tetapi kita pilih untuk solat berjamaah. Kalau tak boleh pergi masjid, macam sekarang musim COVID-19, kita tidak dibenarkan masuk masjid, solatlah berjamaah di rumah. Ajak mak dan ayah ataupun adik-beradik sembahyang solat zuhur ataupun solat asar dan sebagainya, solat secara berjamaah. Tak dapat semua waktu, kita dapatkan satu waktu satu hari pun dah cukup bagus sebagai permulaan, dan teruskan dalam kehidupan kita solat berjamaah. Baik, hukum solat berjamaah ni dia ada dua. Untuk solat fardu, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak ni, hukumnya ialah fardu kifayah. Kalau kita duduk satu tempat, satu kampung, sebahagian orang kampung ada yang pergi surau, ada dah 20 orang pergi surau solat subuh, solat zuhur, asar, maka terlepaslah kita yang tak pergi solat berjemaah ni daripada hukum fardu tadi. Jadi yang melakukan di masjid surau tu dapatlah pahala 27 secara berjemaah. Yang kita yang duduk kat rumah ni, kita tak pergi, kita solat di rumah, dapat satu lah, tetapi kita terlepas daripada kefarduan tadi. Maka hukum kita nak pergi tadi jadi hukum fardu kifayah. Sebaik-baiknya pergilah. Jadi hukum solat berjemaah ni dalam satu tempat tu mesti ada orang mendirikan solat di surau ataupun di masjid. Baik, yang kedua tentang hukum solat berjemaah bagi solat Jumaat. Okay, hari Jumaat kita tengok ramai orang pergi masjid. Kenapa kena pergi masjid? Sebab hukum solat Jumaat secara berjamaah ni fardu ain. Fardu ain ni apa? Fardu ain ni satu tuntutan yang mesti kena buat lah. Jadi kita kalau tak pergi sembahyang Jumaat tanpa sebab yang munasabah, dia akan jatuh hukum. Ada hukum yang tak boleh lah, hukum dia haram, makruh dan sebagainya. Jadi kita kena ada sebab. Kalau tak pergi sembahyang Jumaat kerana
kecederaan yang membuatkan kita tak boleh nak pergi solat Jumaat, maka kita diberi kelonggaran tak pergi solat Jumaat. Tapi fardu ain bagi sesiapa yang cukup syarat. Cukup syaratnya apa? Dia mampu, dia sihat dan sebagainya, maka dia kena pergi solat Jumaat di masjid, tak boleh buat di rumah. Orang yang uzur syar'i saja yang diberi kelonggaran untuk solat Jumaat ataupun solat Zuhur saja di rumah, dia tak perlu pergi solat Jumaat di masjid. Jadi saya ulang balik, hukum solat berjemaah ni bagi solat fardu dia fardu kifayah. Bagi solat Jumaat hukumnya ialah fardu ain bagi yang cukup syarat. Okey. Jadi bagaimana pula dengan lafaz niat solat berjemaah apabila kita menjadi imam dan juga makmum? Lafaz niat solat berjemaah menjadi imam ialah usalli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat berjemaah menjadi makmum ialah usalli fardhu subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya, saja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, bagus. Jika kita menjadi imam, kita menggunakan kalimah imaman, manakala jika kita menjadi makmum, kita menggunakan kalimah makmuman. Okey murid-murid, sekarang kita sambung tajuk kelebihan solat berjemaah. Ada 8 kelebihan solat berjemaah. Kita tengok yang pertama. Yang pertama, kelebihan solat berjemaah dapat menambah khusyuk dalam solat. Perasan tak? Jika kita solat di masjid secara berjemaah, kita akan rasa lebih tenang, lebih khusyuk berbanding jika kita solat bersendirian apabila di rumah. Yang kedua, kelebihan solat berjemaah, kita akan beroleh pahala sebanyak 27 kali ganda. Banyak kan? Yang ketiga, kita akan dicintai oleh Allah. Allah sangat sayang kepada hamba-Nya yang sentiasa menjaga solat berjemaah setiap kali solat 5 waktu. Yang keempat, kelebihan solat berjemaah dapat mengukuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Yang kelima, meningkatkan semangat berpasukan dan bekerja sama. Seterusnya, yang keenam, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Kelebihan solat berjemaah yang seterusnya, melatih diri menepati masa. Dan yang terakhir sekali, akan mendapat keberkatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah kelebihan solat berjemaah. Seterusnya kita masuk dalam tajuk syarat-syarat sah solat berjemaah. Ada 6 syarat-syarat sah solat berjemaah. Kita tengok yang pertama. Yang pertama, makmum mesti berada di belakang imam. Makmum tidak boleh lebih daripada imam, ya. Jika lebih, solat tidak sah. Yang kedua, makmum mesti berniat mengikut imam, iaitu menambah makmuman dalam niat solat. Yang ketiga, jarak makmum dengan imam tidak terlalu jauh. Nanti kita boleh lihat dalam bahagian kedudukan imam dan makmum. Syarat-syarat sah yang keempat ialah lelaki yang baligh tidak boleh mengikut imam perempuan. Ya, apabila imam adalah perempuan, makmumnya mesti perempuan, tidak boleh lelaki, ya. Yang kelima,
Makmum mengetahui pergerakan imam sama ada pertama dengan melihat imam, yang kedua mendengar suara imam, ataupun yang ketiga dengan melihat pergerakan makmum lain. Dan syarat-syarat sah yang terakhir iaitu yang keenam, perbuatan makmum tidak mendahului imam. Jika perbuatan makmum mendahului imam, solat kita juga tidak sah. Okey, itu sahaja syarat-syarat sah apabila kita solat berjemaah. Berikut adalah gambaran kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah. Kita tengok situasi yang pertama. Kedudukan apabila imam adalah lelaki dan makmum seorang lelaki. Perhatikan betul-betul. Situasi yang kedua, kedudukan imam dan makmum apabila imam adalah lelaki dan makmum terdiri daripada beberapa lelaki. Seterusnya kita lihat situasi yang ketiga apabila imam adalah lelaki dan makmum seorang perempuan. Lihat kedudukannya. Situasi yang keempat apabila imam adalah lelaki, makmum seorang lelaki dewasa dan juga seorang makmum perempuan. Seterusnya kita lihat situasi bagi kedudukan imam dan makmum dalam keadaan imam adalah lelaki, makmum terdiri daripada beberapa lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki, beberapa perempuan dewasa dan seorang kanak-kanak perempuan. Perhatikan. Situasi yang keenam, kedudukan imam dan makmum apabila imam adalah perempuan dan makmum juga seorang perempuan. Dan situasi yang terakhir, kita lihat kedudukan imam dan makmum apabila imam adalah perempuan dan makmum terdiri daripada semua perempuan. Lihat kedudukannya. Makmum muafiq ni ialah makmum. Kita pergi masjid, naik motor sampai masjid, kita pun tengok orang baru habis azan dan qamat, kita pun sempat bersama-sama imam. Allahu Akbar, kita bertakbir. Bersolat bersama-sama imam. Kemudian imam pun baca Al-Fatihah, waladhdallin amin, kita pun baca Al-Fatihah. Betul? Ini dinamakan makmum muafiq. Dia dapat membaca Al-Fatihah bersama-sama imam. Baik. Dia pun baca Al-Fatihah, kemudian imam tadi pun baca surah dan sebagainya, rokok. Bila imam rokok, yang kita makmum tadi ni masih lagi membaca Al-Fatihah, tak habis lagi. Adakah kita perlu terus rokok ikut imam ataupun tidak? Jawapannya ialah muafiq kena habiskan bacaan Al-Fatihah. Walaupun dia ketinggalan beberapa rukun dalam solat. Imam dah sampai sujud, dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, baru kita dapat rukuk. Maknanya kita kena habiskan Fatihah tadi, barulah kita ikut imam. Tetapi sekiranya imam dah bangun daripada sujud, imam dah rukuk, dah yang tidal, dah sujud, dah duduk dua antara dua sujud, dah sujud lagi yang kedua dan bangun untuk rakaat yang kedua, kita baru nak ikut imam, baru habis baca Al-Fatihah, maka ketika itu makmum tadi ada dua pilihan. Yang pertama, dia nak teruskan ikut imam ke tak? Okey, kalau kita nak teruskan mengikut imam, boleh, tak ada masalah. Ataupun pilihan kedua, kita nak berpisah dengan imam, maknanya kita niat nanti kita
berpisah daripada imam, maksudnya kita tak ikut imam lagi dah untuk rakaat seterusnya. Boleh. Sebab kita dah tertinggal terlalu jauh. Jadi kalau yang saya sentuh yang pertama, kalau dia teruskan bersama imam tak ada masalah, boleh ikut je imam tu, cumanya rakaat yang tadi tu tidak dikira. Maksudnya selepas imam bagi salam nanti pada rakaat yang keempat, maka makmum tadi kena tambah lagi satu rakaat. Okey, faham? Kalau dia teruskan solat dengan niat berpisah dengan makmum dengan imam, tak ada masalah lah. Jadi dia akan terus solat macam seperti biasa, tapi dia tak ikut lagi imam. Boleh. Ada dua pilihan Ingat, yang makmum muafiq, makmum yang sempat bersama-sama imam membaca Al-Fatihah, tetapi sekiranya imam dah habis Al-Fatihah, surah, dah rukuk, dah ni, dia masih lagi tak habis, katalah dia ni memang lambat sangat bacaannya, maka dia ada dua pilihan. Sekiranya imam dah bangun daripada sujud yang kedua, untuk rakaat yang seterusnya, dia diberi dua pilihan, sama ada nak ikut imam ataupun boleh berpisah daripada imam. Okey, faham? Makmum masbuk, iaitu makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama imam. Macam mana tu? Okey. Pernah tak kamu pergi masjid lambat, kamu pergi naik motor ke naik basikal, naik motor ataupun basikal bersama ayah ke ataupun seorang diri, kita pergi sampai imam dan makmum yang lain dah pun solat. Kita sampai, kita masuk masjid, dengar imam baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Sampai lam yalid wa lam yulad, kita baru Allahu akbar, kita baru angkat takbir. Okey, kita baru angkat takbir. Dia imam pun habis baca qul huwallahu tu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Imam rukuk. Kita masuk tadi tak sempat baca Al-Fatihah, kita hanya Allahu akbar, sempat berdiri sekejap tengok imam dah rukuk, maka kita ikut imam terus tanpa membaca Al-Fatihah. Okey, itu dinamakan makmum masbuk, makmum yang tak sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama imam, maka dia terus mengikut imam untuk rukuk dan maksudnya bila kita masuk solat tu, kita sempat takbiratul ihram dan sempat kita berdiri sekejap tamakninah, kemudian kita rukuk ikut imam. Kemudian adakah dikira satu rakaat? Ya, dikira satu rakaat. Maknanya kita dah habis solat nanti, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu dah tak perlu lagi tambah rakaat, sebab kamu makmum yang masbuk tapi sempat takbiratul ihram dan sempat rukuk bersama imam. Tetapi kalau kamu sampai je baru nak angkat takbir, imam Allahu akbar dah bangun daripada rukuk, maka kita dah tak sempat untuk dapat rakaat yang sama dengan imam tadi. Jadi di akhir solat kamu kena tambah satu rakaat lagi. Okey, faham Okey, jadi Ustaz rasa setakat itu dulu. Praktikkan solat jamaah ni. Kalau tak pernah solat jamaah, mulakan hari ini bersama keluarga dan jinak-jinakkanlah diri kita untuk pergi ke musalla, ke surau, ke masjid. Tapi sekarang tengah musim PKPP, tak boleh lagi pergi masjid. Di Selangor masih lagi tak dibenarkan. InsyaAllah kita doa sama-sama, kita diberi kesenangan atau kemudahan oleh Allah SWT untuk menempuh dugaan ini, cabaran ini, dan saya pasti insya-Allah masjid akan semula dibuka semula dalam masa yang terdekat. Jadi ayuh ajak semua ahli keluarga kita, ajak ayah kita, ajak ibu kita, ajak adik-beradik kita solat berjemaah di rumah dulu. Kita mulakan di rumah, kemudian kita solat berjemaah di masjid. Semoga Allah memberi kita hidayah dan taufik untuk meneruskan kehidupan ini, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi